Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtari Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD kemarin berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UBD. Pesta Konvo berlangsung di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sanatul Bolkiah UBD. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaisah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli Naib Chancellor UBD. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama dan Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Duli Yang Teramat Mulia berkenan merasmikan Pesta Konvo UBD. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sukacita merasmikan Pesta Konvo Universiti Brunei Darussalam 2025. Seterusnya melancarkan UBD Rooting for the Future dan Healthy University Roadmap. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menanam pokok Gymnostoma nobile atau Kasuari Naseh yang juga dikenali sebagai Bornean Rue. Pelancaran Peta Jalan Universiti Kesihatan UBD menjadi inisiatif strategik yang menekankan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan semua aspek kehidupan. Dengan tema Ideas That Move, pameran Pesta Konvo UBD mengetengahkan kebajikan, kedayatahanan dan tindakan komuniti. Dibahagikan kepada 3 zon, pameran merangkumi inovasi komuniti, budaya dan jati diri serta kesihatan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pelajar UBD. At the islands, the work that I'm doing. Pesta Konvo diadakan bersempena Majlis Convocation ke-37 UBD dijadual berlangsung pada 13 Ogos ini. Petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak Kelab Bola Sepak DPM-MFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Majlis berlangsung di Hotel Rizkun International Gadong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia, pengerusi DPM-MFC dijunjung oleh Awang Muhammad Ali bin Haji Momen, pengurus Am Club dan Haji Awang Momen bin Haji Muhammad Jaafar, pengurus pemasaran klub. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Penandatanganan kontrak antara DPMFC dengan 26 pemain disempurnakan oleh pengurus Am Club dan Awang Rosmin bin Haji Khamis, penolong pengurus pasukan. Juga diadakan penandatanganan kontrak para penaja. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian cenderamata kepada para penaja. DPMFC akan memulakan kempen pada 9 Ogos menentang PDRMFC di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, Malaysia. Kaedah pengagihan zakat antara yang menjadi tumpuan dalam pertanyaan bagi jawab lisan yang diajukan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik pada mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara. Yang berhormat Pihin Urdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halih Wal Agama mengongsikan kementerian berkenaan sedang melaksanakan sistem pengurusan zakat yang dihasrat bagi memudahkan pembayaran dan pengurusan dana zakat menggunakan teknologi moden. Memastikan pengurusan zakat yang lebih baik, cekap, telus dan berkesan kepada semua pihak. Mengenai proses kelulusan program perumahan negara, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan menjelaskan beberapa inisiatif dilaksanakan bagi melancarkan proses penilaian yang dijalankan secara berperingkat. Dan juga perumahan rakyat jati. Berkaitan dengan sistem kebajikan negara, yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan dan Sukan menjelaskan pengintegrasian ke dalam platform digital mampu menjana data yang lebih terperinci. Daripada pelbagai agensi berkaitan. Negara Brunei Darussalam terlibat aktif dalam kerjasama antarabangsa bagi memastikan sistem kesihatan negara sentiasa berada di hadapan dalam menghadapi cabaran global. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menekankan demikian dalam kenyataan bertajuk Kemampanan Perkhidmatan Kesihatan. 2024, Brunei Darussalam telah dilantik sebagai ahli Lembaga Eksekutif WHO bagi mewakili negara-negara ahli wilayah Pasifik Barat, menandakan pengiktirafan antarabangsa terhadap kredibiliti dan kepimpinan negara dalam bidang kesihatan. Peranan ini membolehkan Brunei menyumbang kepada dasar kesihatan global serta menjalin hubungan antara keperluan, serantau dan agenda kesihatan sejagat, selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Penyertaan ini turut memberi peluang kepada negara untuk berkongsi amalan terbaik dan memanfaatkan strategi serta teknologi kesihatan terkini. Mengenai kebimbangan dan keresahan yang timbul dalam golongan yang terkesan akibat pengemaskinian dasar skim caj perkhidmatan kesihatan, Menteri Kesihatan menekankan pemantauan berterusan akan dilaksanakan dengan kerjasama agensi berkaitan untuk memastikan penelitian semula dasar tersebut dilaksanakan dengan sebaiknya. Untuk ditekankan bahawa pengemaskinian ini bukanlah langkah diskriminasi atau tindakan yang bersifat punitif. Sebaliknya, ia adalah langkah yang perlu diambil untuk memastikan sistem kesihatan yang lebih mampan dan terarah. Selain itu, pengemaskinian ini sama sekali bukan bertujuan untuk mengurangkan atau menghadkan pemberian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat.
Pada yang sama, penjagaan kesihatan tidak harus diambil ringan dan setiap individu perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengekalkan tahap kesihatan yang baik. Institusi perkhidmatan awam yang responsif pula antara yang disentuh dalam perbahasan usul Wawasan Brunei 2035. Usul yang mula-mula dibahaskan keamanan dan kestabilan serantau dan antarabangsa dapat membantu merealisasikan usaha negara dalam mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Perjalanan menuju Wawasan Brunei 2035 memerlukan kerjasama, inovasi dan semangat. Aspirasi wawasan memerlukan asas kokoh termasuk institusi perkhidmatan awam yang responsif. Melalui Economic Blueprint, kerajaan menyediakan pelbagai sokongan bagi pengusaha kecil dan sederhana. Rangka kerja kemahiran menyeluruh harus diperkenalkan bagi menyokong matlamat wawasan. Namun begitu, dalam tempoh yang sama, penglibatan belia dan masyarakat mesti dipertingkat bagi memastikan wawasan milik bersama. Memerlukan kerjasama. Juga menarik perhatian dalam perbahasan usul Wawasan Brunei 2035 iaitu sektor kesihatan, pendidikan dan pembangunan kepimpinan belia. Antaranya usaha memperkukuh sistem kesihatan memerlukan pembangunan literasi kesihatan yang mantap dalam kalangan masyarakat. Kempen kesihatan kini dirangka dengan sasaran lebih tepat melalui penggunaan pelbagai medium termasuk media sosial, saluran digital dan kerjasama komuniti setempat. Pendidikan holistik dan pelajar dibekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang relevan. Pembangunan kepimpinan belia, pemerkasaan masyarakat, kesedaran sosial serta pengukuhan jati diri kebangsaan jadi keutamaan. Dalam masa yang sama, dasar-dasar keperluan graduan bukan teknikal wajar diberikan setara dalam ekosistem pembangunan negara. Perbezaannya, Tibet menerima sokongan sistematik. Ancaman digital antara yang disorakan dalam perbahasan usul Wawasan Brunei 2035. Antaranya usaha memperkenalkan pendidikan iklim dan kesedaran bencana dalam kalangan generasi muda. Serta pengurusan mapan sumber asli. Pencapaian ini bukan datang secara kebetulan, tetapi adalah hasil daripada berbagai inisiatif. Negara berdaya tahan memerlukan asas pengeluaran makanan kokoh dan mampan. Secara langsung oleh rakyat dan ekonomi kita. Untuk membolehkan orang awam, Keselamatan cyber dan ancaman digital berpotensi menjejaskan ekonomi dan mengancam kesejahteraan. menggalakkan 2035. Langkah strategik ke arah meningkatkan taraf hidup rakyat dan membasmi kemiskinan. Seorang timbalan setiausaha tetap telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan atas beberapa kesalahan salah laku dalam jawatan awam. Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali yang berkhidmat di Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan didapati bersalah kerana menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan faedah daripada hotel-hotel di bawah seliaan kementerian serta menerima pemindahan dana daripada seorang vendor yang terlibat dalam acara yang dijalankan bersama kementerian. Kes ini merupakan sabitan pertama di negara Brunei Darussalam yang diselesaikan selepas perbicaraan penuh di bawah bab 12B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Siasatan oleh Biro Mencegah Rasuah telah menemui bukti salah laku oleh defendant. Antara Jun 2020 hingga Februari 2021, defendant telah menginap di 2 buah hotel tempatan beberapa kali tanpa membuat bayaran segera, mengelakkan prosedur tempahan yang standard dan mendapat layanan istimewa. Invoice yang tidak dibayar berjumlah kira-kira RM5,000 yang hanya diselesaikan selepas siasatan dimulakan. Semasa masih berhutang dengan hotel-hotel tersebut, dia mengambil tindakan rasmi yang menguntungkan mereka termasuk mempercepatkan proses pemeriksaan dan kelulusan. Beliau juga telah mendedahkan maklumat sulit kerajaan secara tidak sah
kepada pemilik hotel yang mempunyai kepentingan perniagaan berkaitan dengan kementerian yang mencetuskan konflik kepentingan yang ketara. Dalam 3 kesalahan berasingan yang lain, defendant menerima sejumlah RM9,500 melalui pindahan bank daripada seorang vendor yang terlibat dalam festival tahunan kementerian yang dia ketuai sebagai pengerusi sekretariat. Bayaran-bayaran tersebut tidak diisytiharkan dan sebahagiannya digunakan untuk perbelanjaan peribadi. Mahkamah mendapati perkara ini sebagai satu pelanggaran sengaja terhadap prinsip ketelusan yang dijangka daripada jawatannya serta satu pengkhianatan serius terhadap kepercayaan awam. Dalam menjatuhkan hukuman yang arif, Magistrate Kanan Hajah Azrimah Haji Abdul Rahman menyatakan bahawa keseriusan salah laku ini dipertingkatkan lagi oleh kedudukan tinggi defendant serta kesalahannya yang berulang. Kesalahan di bawah bab 12B Akta Pencegahan Rasuah telah diperkenalkan melalui pindaan tahun 2015. Peruntukan ini memperluaskan skop undang-undang anti rasuah dengan mengiktiraf salah laku dalam jawatan awam yang lebih dari hanya penerimaan rasuah bagi memastikan accountability dan integriti dalam perkhidmatan awam. Keputusan ini menyampaikan mesej yang jelas bahawa semua pegawai awam tanpa mengira pangkat akan dipertanggungjawabkan bagi mengekalkan integriti dan tadbir urus yang baik. Pendakwaan dalam kes ini telah dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Daengku Didi Nur Azhar Pengadilan Abdul Latif, Hajah Siti Muizzah Haji Sabli dan Jordan Tiah Tek Chion bagi pihak pendakwa raya. Defendant diwakili oleh Tuan Yusuf Halim and Partners. Pentas perayaan sepada sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia terus disemarakkan dengan pelbagai persembahan malam tadi. Di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan Malam Simfoni Belia, anjuran Majlis Perundingan Kampung Bunut Perpindahan dengan kerjasama Ikatan Persatuan Belia Bunut IKRAB dan ILT Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan kumpulan Powerhead Band memeriahkan pentas perayaan di daerah Tutong. Acara diisikan dengan persembahan kugiran dan soalan kuis penonton.